Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, baiklah, dalam video kali ini saya dan rakan-rakan akan menerangkan tentang format kertas kerja dan laporan bagi aktiviti co-curriculum. Okey, kita mulakan dengan kertas kerja. Baiklah, dalam kertas kerja, perkara pertama yang perlu ada ialah pengenalan. Okey, dalam pengenalan ini, anda perlu ceritakan secara ringkas mengenai program. Seterusnya, nyatakan nilai yang akan diperolehi oleh peserta dan harapan terhadap program. Okey, yang kedua, anda mestilah nyatakan nama program. Okey, nama program sebagai contoh yang saya tunjukkan, Perkemahan Bersepadu Unit Beruniform di SK Bandar Utama pada tahun 2012. Okey, yang ketiga, matlamat. Okey, dalam matlamat ini, anda perlu nyatakan secara am untuk keseluruhan program atau aktiviti yang dijalankan. Okey, kita pergi kepada objektif. Okey, dalam objektif ini, anda perlu nyatakan apa yang peserta akan perolehi pada akhir program atau aktiviti yang dijalankan, dan objektif ini mestilah dinyatakan secara khusus. Okey. Okey, faham? Okey, seterusnya, jawatan kuasa induk. Baiklah, dalam jawatan kuasa induk ini terdiri daripada pentadbiran sekolah. Pentadbiran sekolah ini ialah yang diketuai oleh pengetua ataupun guru besar dan seterusnya seperti penolong pengetua, bahagian pentadbiran kerani apa semua. Okey, kemudian diakhiri oleh ketua unit. Okey, ketua unit ni maksud contoh kalau awak buat aktiviti unit beruniform, jadi ketua unit ni ialah ketua unit beruniform. Okey. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Okey, seterusnya ialah ahli jawatan kuasa. Okey, ahli jawatan kuasa ini terdiri daripada guru-guru yang menguruskan program. Okey, dan mempunyai ketua AJK, mestilah mempunyai ketua AJK yang mana akan terbahagi pula kepada AJK makanan, AJK peralatan dan juga AJK teknikal. Okey. Seterusnya, anda perlu nyatakan butiran program dengan lengkap. Okey, seperti yang saya tunjukkan ini, mestilah mempunyai hari, tarikh, tempat dan pihak luar yang terlibat jika ada. Sebagai contoh, pihak luar yang terlibat ini, mungkin anda hendak menjemput pihak bomba ataupun pihak pengangkap negeri datang ke sekolah. Okey, Assalamualaikum. Saya Muhammad Amin. Saya akan sambung semula pembentangan kertas kerja daripada saudara Aiman. Okey, seterusnya sasaran penyertaan. Ia bermaksud pelibatan khalayak dalam sesuatu acara atau projek yang dilaksanakan oleh sesebuah organisasi. Penyertaan ini boleh berlaku secara terancang atau tidak terancang. Okey, contohnya sasaran penyertaan dan untuk program perkhemahan ialah melibatkan unit uniform, ahli kelab persatuan dan ahli kelab permainan. Okey, seterusnya bayaran penyertaan. Okey, apa tujuan bayaran penyertaan? Ia bertujuan untuk menampung segala kos yang diperlukan untuk menjalankan proses program. Contohnya penyertaan tersebut sejumlah RM100. Jadi RM100 itu akan dipecahkan beberapa untuk membayar segala perkhidmatan dan aktiviti dalam program tersebut. Okey, seterusnya kita pergi kepada senarai tugas. Okey, senarai tugas diperlukan supaya AJK tahu skop pekerjaan masing-masing. Senarai tugas dibahagi kepada pengarah, penolong ketua pengarah, setiausaha, bendahari dan AJK induk. AJK induk dibahagi kepada 3 iaitu teknikal, pendaftaran dan makanan. Seterusnya kita pergi kepada anggaran kos perbelanjaan. Anggaran perbelanjaan diperlukan supaya pihak penerbit dapat mengetahui kos yang diperuntukkan mencukupi untuk menjalankan program. Okey, anggaran dibahagikan kepada 2 iaitu jumlah penerimaan dan jumlah pembayaran. Jumlah penerimaan seperti sponsorship dan jumlah pembayaran daripada bayaran peserta. Okey, seterusnya kita pergi kepada menu makanan dan minuman. Menu wajib dilampirkan supaya peserta tahu apa hidangan seterusnya untuk dijamah. Okey, menu makanan dan minuman dibahagi pada 4 sesi. Yang pertama, makan pagi, makan tengah hari, makan petang dan makan malam. Contoh makan pagi, sandwich,
Makan tengah hari nasi dan ayam, makan petang iaitu minum teh dan biskut, makan malam iaitu makan nasi dan ayam semula. Seterusnya kita pergi kepada tentative program. Okey, tentatif bermaksud sesuatu program dicadangkan di dalam kertas kerja dan boleh dilakukan perubahan semasa mesyuarat pengelola atau induk. Okey, tentatif terbahagi kepada 3 iaitu masa, perkara dan tindakan. Masa melibatkan waktu perjalanan program tersebut, perkara apa yang perlu dilakukan dalam masa tersebut dan tindakan siapa akan mengelola perkara tersebut. Contohnya AJK. Dan sekali kita pergi kepada penutup. Tujuannya adalah untuk mengakhiri sesebuah laporan atau kertas kerja setelah penelitian atau kepastian tindakan itu telah dikecapi dalam sesuatu program. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Alright, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Afif Amar bin Muhammad Ijaz dari kelas 2 SPPJ, dan hari ini saya akan membentangkan tentang tugasan yang telah diberi oleh Dr. Ajah Nakiah di bawah subjek Co-Curriculum Management SPPP 2882. Okey, ada 3 benda saya nak terangkan, bahagian saya sajalah. Ada 3 benda iaitu tentative program, lepas tu yang kedua penutup, dan juga yang ketiga minit mesyuarat. Okey, kalau kita tengok ni kan, tentative program ni rasanya semua aktiviti yang dijalankan oleh sesebuah organisasi, tak kisahlah aktiviti kecil ke, aktiviti besar ke, luar ke, aktiviti dalam ke, mesti ada tentative program. So apakah itu tentative program? Okey, nak senang cerita, saya ada listkan apa yang perlu ada. Ini yang dimaksudkan oleh tentative program. Dia adalah susunan atur cara program atau projek, di mana kita bagi tahu apa yang kita kena buat dan pada waktu bila kita kena buat benda tu. Alright, itu maksudnya susunan atur cara program. Kadang-kadang pentingnya susunan atur cara program ni, setengah program, contohlah kita nak buat dia punya opening ceremony. Takkan kita nak buat opening ceremony dekat bahagian last kali kan? So impossible kan, macam pelik je kan. Satulah pentingnya ada susunan atur cara program atau projek. Yang keduanya, kita hendaklah dimasukkan masa, hari, aktiviti dan tindakan, supaya benda-benda sini, kalau ada berlaku apa-apa benda yang tak diingini, kita terus dapat bertindak dengan segera. And apa yang kita plan takkan diganggu, dan juga kita kemungkinan besar kalau lah ada benda yang tak elok juga berlaku, kita ada backup plan. Okey, ini pentingnya dua poin ni. Lepas tu dia punya fungsi dia kan, macam saya cakap tadi lah, fungsi dia kalau kita tengok kat bawah ni, dia supaya program berjalan dengan lancar. Satu, itu maksud general dia lah kan, supaya program berjalan dengan lancar. Yang kedua, supaya jelas dengan aktiviti yang hendak dilaksanakan. Macam saya terangkan lah dekat 2 poin atas ni. Okey, kita teruskan dengan seterusnya. Okey, ini adalah contoh. Ini adalah contoh tentative program. Macam saya cakap tadi lah, ada hari, ada tarikh, masa, perkara dan juga tindakan lah, apa yang kita kena buat semua. Alright, okey, untuk penutup pula, ada 3 benda penting yang merangkumi ataupun memenuhi ciri-ciri penutup. Yang pertama, dia berisi ucapan terima kasih kepada semua pihak yang bekerjasama. Lepas tu yang kedua, dia menyertakan permohonan maaf dia atas kesalahan dan kekurangan kepada semua pihak. Sebab macam apa yang kita plan kadang-kadang tak menjadi, jadi kita kena pakai backup plan. So dekat sini pentingnya, kat bahagian penutup ni, kita sertakan permohonan maaf kita. And point terakhir untuk penutup adalah memberi gambaran keseluruhan program. Macam kita nak cakap kesimpulan, itu bagi kesimpulan, tapi ini memberi gambaran ni macam kita bagi tahu apa yang jadi, apa yang kita harapkan, apa yang berlaku, dan apa penyelesaian yang pihak tu buat. So inilah maksudnya penutup. Okay, kita pergi tengok contoh. Okay, inilah contoh dia lah. Contoh penutup. Boleh baca sendiri kot. Okay, boleh baca sendiri. Alright, kita pergi ke kepada main point terakhir, yang ketiga, iaitu minit mesyuarat. Okay, kalau kita tengok ni kan,
ada gambar meeting semua ni, kita tengok struktur minit mesyuarat. Struktur minit mesyuarat, pertama, dia perbincangan agenda baru. Kedua, dia perlu ada perutusan pengerusi. Ketiga, dia kena ada pengesahan minit mesyuarat. Dan yang keempat, dia kena ada perkara-perkara yang berbangkit ataupun yang nak diisukan. Alright, ini kita dapat lihat lah contoh-contoh minit mesyuarat. Kat sini ni lah tajuk dia, ada tarikh, kat mana meeting, lepas tu kat sini ada kehadiran. Ada kehadiran semua. Lepas tu kat sini kena ada, macam tadi saya cakap lah, saya bentangkan tadi, ada agenda. Lepas tu ada ucapan taklimat guru besar. Dia tak kisahlah, kita tengok keadaan lah. Kalau sekolah rendah, guru besar. Kalau sekolah menengah, dia dipanggil pengetua. Dia tengok setengah tempat. Dan juga kat sini dia ada semakan signature. Ini disediakan, maksud saya signature disediakan oleh dengan juga disemak oleh. Inilah contoh dia. Alright. So, fungsi minit mesyuarat ada 4. Iaitu yang pertama, dia menjadi bahan rujukan. Yang kedua, dia menjadi tindakan susulan untuk setengah perkara ataupun perkara yang dibincangkan. Lepas tu, pelaporan semula untuk mesyuarat yang akan datang. Kita boleh refer balik agenda sebelum ni. Kalau ada benda yang tak diselesaikan ke. Lepas tu yang terakhir, dia adalah bukti rasmi arahan kerja dari sebuah organisasi. Jadi itulah kepentingan fungsi minit mesyuarat. Jadi itu je lah pembentangan saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada anda yang menonton video ni. Nama saya Amir, di mana hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan laporan selepas aktiviti co-curriculum. Jadi, apa itu co-curriculum sebenarnya? Dia adalah kegiatan ataupun gerak kerja co-curriculum ni merupakan aktiviti pendidikan yang dirancang dan dilaksanakan selepas waktu pelajaran formal di dalam dan juga di luar bilik darjah, ya, dan juga lanjutan sesi persekolahan. Itu apa yang menurut Mok Sun Sang lah, ya. Jadi mengikut Kamus Dewan edisi ketiga pula, dia adalah kegiatan atau aktiviti selain mata pelajaran yang diajarkan di dalam bilik darjah, tetapi yang dianggap sebagai sebahagian daripada kursus pendidikan pelajar di sekolah. Mesyuarat Jemaah Menteri pada 4 Mei 2005, mereka bersetuju mewajibkan setiap penyertaan murid di dalam co-curriculum ni adalah wajib, ya. Jadi termasuklah unit beruniform, kelab persatuan, sukan dan permainan. Itu adalah wajib, ya, bagi setelah dipersetujui benda tu. Jadi syarat merit 10 markah co-curriculum bagi kemasukan ke institusi lah, mana-mana pengajian awam, universiti. Jadi penilaian aktiviti co-curriculum ni adalah penilaian berasaskan sekolah, ya, PBS. Jadi apa yang perlu ada dalam laporan aktiviti co-curriculum ni? Pertama, mestilah ada nama projek aktiviti yang telah dijalankan, ya. Sebagai contoh mungkin pertandingan permainan catur, perkemahan bersepadu unit beruniform, ataupun aktiviti hari kantin, ataupun mengadakan jogaton lah. Itu antara nama dia lah. Jadi selepas namakan aktiviti itu ada pendahuluan pula, ya. Di sini kita menerangkan secara ringkas tentang objektif, maklumat dan latar belakang program yang dirancang. Kemudian pendahuluan di dalam laporan program ni adalah sama, ya, dengan kertas kerja atau cadangan program tu. Dia berkaitan. Ini antara aktiviti co-curriculum di sekolah lah, macam pengakap, pandu putri barangkali, ada silat, macam-macam lagi lah. Kemudian nyatakan dia punya tarikh dan juga hari, ya, aktiviti bermula dan berakhir dia tu, ya. Jika ada perubahan, boleh nyatakan lah. Kemudian tempat utama aktiviti dilaksanakan. Contoh macam perkemahan ni di dalam hutan, mungkin tidak berapa strategik, ada binatang buas barangkali, jadi kita ubah, ya. Kita ubah ke tempat yang sepatutnya lah. Tempat ke mungkin buat di padang sekolah, itu lebih sesuai, ya. Nyatakan juga. Seterusnya di peringkat sekolah daerah negeri kebangsaan, jangan lupa nyatakan jugalah. Guru penasihat, guru bimbingan juga jangan lupa senaraikan nama-nama yang terlibat. Kemudian adakan perasmian pembukaan dan penutupan lah. Di sini ceritakan sedikit secara ringkas siapa yang datang untuk merasmi tu, jam berapa dia datang, intipati, ucapan tu, semualah kena beritahu.
Jadi penyertaan sasaran ni nyatakan audien peserta yang terlibat atau menyertai program dan aktiviti dan jumlah lah, jumlah penyertaan yang disasarkan tu. Kemudian nyatakan jumlah yang telah mengikuti program aktiviti tersebut. Mengikut pecahan lah, mana yang perlu. Contohnya berapa lelaki, berapa perempuan, berapa warga sekolah. Begitulah. Ada murid Melayu, murid Cina, murid India. Jangan lupa nyatakanlah benda tu ya. Jadi pencapaian, sertakan pencapaian 2 salinan sijil pencapaian. Johan ada sijil dia, Naib Johan ada sijil dia. Mungkin sediakan juga sijil penyertaan ya bagi pelajar-pelajar lain juga. Jadi seterusnya kita pergi ke bilangan dan nama pelajar yang terpilih bagi mewakili daerah dan negeri. Jangan lupa catatkanlah ya. Kalau nampak macam potensi diorang boleh pergi jauh, kita senaraikanlah nama diorang. Ya. Seterusnya kelemahan. Nyatakan juga kelemahan di dalam laporan kita tu. Seperti contoh mungkin kita ambil laporan berkaitan dengan perkemahan. Nyatakanlah kelemahan dia. Mungkin iuran penyertaan yang agak tinggi, tidak semua pelajar mampulah untuk membayar dan menyertai perkemahan tu. Mungkin juga peruntukan sekolah yang tidak mencukupi, atau mungkin juga pelajar kurang aktif dalam bidang kurikulum dan hanya menumpukan pada bidang akademik saja. Itu mungkin antara kelemahan-kelemahan dia lah. Mengapa perkemahan tu tidak ramai yang berminat. Okey, rasanya itu saja pembentangan dari saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fida bin Yum. Saya akan membentangkan berkenaan tentang laporan aktiviti kurikulum sambungan daripada Amir Ikhwan sebentar tadi. Okey, yang pertama adalah cadangan langkah atau langkah mengatasi kelemahan. Ini perlu ada di dalam sebuah laporan bagi menyediakan satu rancangan yang sesuai untuk penyelesaian masalah. Seterusnya itu memerlukan penulisan yang memiliki daya fikir yang kreatif dan kritis dan penaklukan yang dalam agar punca masalah dapat dikesan dan diberikan cadangan penyelesaian. Pemikiran yang kreatif dan kritis ini sangat penting dalam cadangan langkah mengatasi kelemahan ini, kerana ianya perlu dipertimbangkan dengan betul agar masalah yang dihadapi dapat diselesaikan kelak nanti. Okey, seterusnya itu sasaran tahun hadapan. Sasaran tahun hadapan ini perlu ada bagi kita mencapai target yang akan kita hadapi, atau kita menetapkan satu target pada tahun hadapan, seperti memenangi atau mewakili daerah atau sekolah bagi sesuatu aktiviti yang akan dianjurkan pada tahun hadapan. Seterusnya itu merancang strategi bagi mengurangkan kelemahan aktiviti yang dijalankan seperti kekurangan penglibatan pelajar. Strategi yang perlu difikirkan oleh guru adalah seperti contoh masalah di bawah itu, kekurangan penglibatan pelajar. Jadi guru perlu memikirkan strategi yang sesuai bagi mengatasi masalah tersebut. Okey, itu penutup. Perlu memberikan ulasan berkenaan aktiviti yang dijalankan. Maksudnya kita memberi satu ringkasan atau ulasan terhadap aktiviti tersebut. Yang kedua itu memberikan ucapan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam aktiviti yang dijalankan, seperti pihak penganjur ataupun sponsor, ataupun terima kasih kepada peserta-peserta yang terlibat dalam aktiviti tersebut. Itu lampiran. Lampiran ini perlu disertakan bersama lampiran keuangan seperti lampiran invoice, receipt. Ini sangat penting sebagai satu bukti bahawa kita menggunakan bajet yang telah diberi dengan betul. Kedua itu senarai nama pelajar. Senarai nama pelajar dan maklumat ni penting sebab kita perlu tahu jumlah pelajar yang terlibat dan berapa kuantiti yang sebenar-benarnya. Okey, seterusnya adalah tanda tangan dan catatan. Ini diletakkan pada muka surah akhir sekali, itu sebagai pengesahan penulisan seseorang itu, penulisan laporan itu. Okey, seterusnya itu catatan dituliskan berkaitan perkara-perkara yang perlu diambil peduli semasa aktiviti atau penambahbaikan yang perlu dibuat. Okey, catatan ni perlu ditulis
kita dapat buat sebagai satu refleksi kepada diri sendiri untuk pembaikan atau penaiktarafan aktiviti yang akan kita anjurkan kelak nanti pula. Sekian, terima kasih.